الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala tegak, sempena dengan minggu Al-Quds sedunia yang julung-julung kali disambut oleh umat Islam di serata dunia. Khutbah pada minggu ini akan membicarakan tajuk Al-Quds, menagih kepedulian umat. Khatib juga ingin menyeru kepada semua agar dapat terus mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabak ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi selalu kedengaran di telinga umat Islam pada bulan ini. Hal ini kerana pada bulan Rajab inilah telah berlakunya satu peristiwa luar biasa yang sangat penting kepada Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam. Pada bulan ini telah berlaku peristiwa Isra Mi'raj yang menyerlahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mencari adat dengan mukjizat. Ia juga menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW mengetuai para rasul dan anbiya dalam solat, serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kefarduan 5 waktu. Sungguh pun peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lekang dari ingatan umat Islam dulu dan kini, namun kesedaran mereka tentang beberapa isyarat penting yang terdapat dalam peristiwa tersebut masih boleh dipertingkatkan. Antara isyarat penting yang ditunjukkan oleh Isra dan Mi'raj adalah kemuliaan Masjidil Aqsa, juga kota Al-Quds atau Baitul Maqdis, tempat beradanya masjid tersebut. Apakah tidaknya stesen untuk naik ke langit bagi Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Mi'raj, bertemu Allah terletak di kota tersebut. Bahkan Masjidil Aqsa merupakan kiblat umat Islam yang pertama, dan kota Al-Quds merupakan tanah haram ketiga selepas kota Makkah dan Madinah. Jemaah sekalian, kota Al-Quds bukan sebarang kota. Ia menjadi rebutan sekalian umat pengadut agama langit. Dia pernah dikuasai oleh kerajaan Rom Byzantine sebelum dibebaskan oleh Sayyidina Umar pada 13 Ramadan tahun ke-15 Hijrah. Dia juga pernah jatuh di tangan tentera Salib pada tahun 492 Hijrah sebelum dibebaskan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 27 Rejab 583. Kemudian dia jatuh pula ke tangan Zionis dan tertubuhlah negara haram Israel pada tahun 1948. Hingga ke hari ini masih belum ada siapa yang berjaya membebaskan.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semenjak dari penubuhan negara haram Israel tersebut, saudara-saudara se-Islam kita di bumi Palestin terpaksa hidup sengsara hingga ke saat ini. Tanah mereka dirampas, rumah mereka dirobohkan, anak mereka ditahan tanpa bicara, bahkan ramai dalam kalangan mereka dibunuh dengan berbagai cara tanpa belas kasihan. Jadi siri peperangan antara negara haram tersebut dengan saudara-saudara kita di Gaza tahun 2008, 2012, 2014 menunjukkan kerakusan umat Yahudi ini dalam penghapusan etnik umat Islam di sana. Adakah kita yang mengaku sebahagian dari umat yang agung ini tiada sedikit pun rasa simpati bila melihat keadaan ini berlaku? Mari sama-sama kita renung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya negara haram Yahudi yang berdiri di atas bumi Palestin merupakan barang yang berada di tengah-tengah tanah umat Islam. Dia telah banyak membawa kerosakan kepada Palestin dan kesengsaraan kepada penduduknya, terutama di kota Al-Quds. Permusuhan mereka terhadap umat Islam amat keras dan melampau batas-batas kemanusiaan. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Suratul Maidah ayat 80. Sel-sel barang ini terus tersebar di bumi Palestin daripada hanya menguasai kurang dari 10%. Pada tahun 1946 mereka telah menguasai 55%. Pada tahun berikutnya akibat plan pembahagian PBB, dan pada tahun 1949 selepas tahun negara haram ini ditubuhkan, dia telah menelan 78% daripada bumi Palestin. 1967 pula mereka telah menakluk seluruh tanah Palestin. Sehinggalah terberainya perjanjian damai Oslo pada tahun 1993 yang memberikan kuasa ekonomi terhadap pada rakyat Palestin terhadap tepi barat dan Gaza. Sidang jemaah, dekad yang terakhir ini menyaksikan berbagai bencana yang menimpa umat Islam di sana sini. Antara yang paling teruk ialah peperangan yang berlaku di Syria dan Yaman. Perkara ini sebenarnya diambil kesempatan oleh negara haram Israel untuk memperhebatkan lagi usaha-usaha mereka merampas tanah-tanah rakyat Palestin dan membina penempatan-penempatan haram yang baru di tebing barat. Begitu juga mereka memperhebatkan kerja-kerja menyahudikan kota Al-Quds sehingga membahayakan kesan-kesan sejarah Islam yang berada di sini. Hal ini kerana perhatian umat Islam telah mula tercapai dengan isu-isu umat Islam di negara-negara yang berlaku kekacauan. Sidang jemaah, dengan perkembangan yang berlaku, Masjidil Aqsa sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Masjid yang pernah ditutup selama 90 tahun ketika penaklukan tentera salib ini sentiasa menjadi sasaran negara haram Israel untuk dimusnahkan. Dia pernah dibakar pada tahun 1969 sehingga memusnahkan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Namun dengan kadar kesedaran dan kepedulian umat Islam yang tinggi pada waktu itu, pertubuhan persidangan Islam OIC telah ditubuhkan. Keadaan ini berbeza dengan apa yang berlaku sekarang. Negara Islam Israel telah melakukan berbagai usaha untuk memusnahkan Masjidil Aqsa dan kesan-kesan sejarah Islam lain di kota Al-Quds demi membina Haikal Sulaiman di
atas runtuhan binaan-binaan bersejarah umat Islam. Mereka telah menggali terowong bawah binaan Masjidil Aqsa sehingga mengancam kekuatan struktur binaan masjid tersebut. Berceroboh masuk ke dalam Masjidil Aqsa, melakukan upacara keagamaan di dalamnya, dan mereka juga telah membuat peraturan sesuka hati melarang penduduk Al-Quds daripada menunaikan solat di dalam Masjidil Aqsa. Namun umat Islam yang berjumlah hampir 2 bilion ini seakan-akan telah terkena suntikan obat bius hingga tidak berasa sakit. Dan pencabulan demi pencabulan yang dilakukan oleh negara Arab Israel terhadap tempat suci mereka. Sidang jemaah, bertitik tolak dari sini Minggu Al-Quds Sedunia yang merupakan inisiatif gabungan pertubuhan ulama dari berbagai negara Islam diperkenalkan untuk mencapai matlamat menghidup dan menyuburkan kembali kesadaran dan kepedulian umat Islam terhadap kepentingan memperjuangkan isu Al-Quds dan Palestin sebagai isu umat yang utama. Bahkan lebih dari itu, isu ini merupakan isu kemanusiaan sejagat yang perlu mendapat keadilan, dapatkan kuasa zalim yang menindas manusia yang tidak bersalah serta merampas tanah dan harta benda mereka. Kita berharap dalam isu Al-Quds dan Palestin ini, umat Islam di Malaysia terutamanya secara khusus mampu untuk membudayakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, kasih sayang dan belas kasihan seperti sebatang jasad. Apabila salah satu anggotanya mengadu sakit, maka seluruh badan turun, tidak boleh tidur dan berasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلام Malikana di bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa bin Lahsyam Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syam Al-Musta'inu Billah Wakadhalik bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haji Allahumma ahfaz ulama'ahum wa wuzara'ahum wa qudwatahum wa ummalah wa ra'ayahum minal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'innan sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha pendengar, Engkaulah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepada-Mu agar Engkau dan hilangkanlah segala wabak penyakit COVID-19 sedang melanda kami agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepada-Mu jugalah ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah doa kami memohon perkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yughnikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.